kelas bermula. Okey. Sementara menunggukan kelas bermula, murid-murid anda boleh pergi ke muka surat yang buku teks anda ya. Cikgu pun tak nak buang masa ya. Buku teks anda muka surat yang ke-168 ekosistem ya. Selepas kita dah belajar biodiversity. Maksud dia apa cikgu biodiversity? Dia sebenarnya dua perkataan di sini, bio dan diversity. Okey, bio dan diversity maksud dia banyak organisma. Kita dah belajar cuba faham semua organisma yang ada di bumi. Organisma benda hidup lah. Okey, jadi kalau anda dah tahu, jadi sekarang kita nak masuk ke satu bahagian yang lebih besar lagi. Besar kenapa besar, cikgu? Bumi ini bukannya hanya ada benda hidup. Setuju ke tak, Buan? Setuju ke tak? When we learn biology, kita arti kan. Jadi kita tak boleh kata kita nak belajar benda hidup. Padahal benda hidup juga banyak bergantung kepada objek-objek yang bukan hidup ataupun perkara-perkara yang tak hidup seperti cahaya ke kelembapan. Dan juga antara mereka ada hubungan. Okay? Jadi kita sekarang nak masuk ke bab ekosistem. Okay? Ada banyak istilah yang kamu dah tahu. Tapi untuk biologi, terpaksa. Kamu tak ada pilihan. Terpaksa untuk ingatkan setiap daripada istilah tersebut dengan definisi dia. Jadi, muka surat 168, cikgu pun tak nak buang masa ya. Tengok dulu kejap. Tengok. Lepas itu anda pun telah diberikan dengan 169. Sekali lagi, cikgu perkenalkan setiap bab buku teks kamu ada kata-kata kunci. Cikgu ulang kata-kata kunci. Cikgu, kata kunci ni perlu hafal ke dengan definisi dia? Okey. Untuk semua mata pelajaran sains teras khususnya, bio ke fisika kimia, cikgu ulang bio ke fisika kimia khususnya, definisi untuk istilah-istilah tertentu mesti ada dalam kertas 2. Maka dia biasanya 2 dan maksimum 3 lah, tak lebih. Maksud dia, antara banyak-banyak kata kunci, mereka pilih apa itu, itu ikut pengalaman guru kamu mengajar. Kalau dia suruh kamu menghafalkan dia, maksudnya ada kemungkinan dia keluar dan ada kemungkinan dia tak keluar lah. Jadi, kata kunci, setiap kali kamu buat ulang kaji pada buku teks, minta tolong kalau kamu betul-betul kosong, boleh baca kata kunci terdahulu. Jadi, di kata kunci ni kamu tahulah, ada istilah NIC. Biosis, air, biosis, altitude, bla 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 bla, termasuk pengkolonian, sesaran dan spesies perintis yang kita dah sebut sebelum ini. Betul kan? Jadi murid-murid, cikgu sambung 169 kalau anda tengok dah ya. Kita sekarang pergi ke 170. Community dan ekosistem. Okey, community dan ekosistem. Gambar raja ini senang nak faham. Jadi ada 4 istilah yang khas di mana kamu telah belajar sebelum masuk ke biologi ataupun tingkatan 4 dan 5 ini. Okey, jadi kalau kamu tengok gambar raja ini, spesies, kamu nampak 1 ekor. Okey, populasi banyak ekor tapi kamu tengok semua nampak macam sama. Ya, sama apa? Sama spesies. Jadi apa kaitan dengan biodiversity? Jadi biodiversity di situ telah memberikan anda satu konsep pengelasan organisma. Itu pasal kalau kamu tengok pada community, gambar raja community, kamu akan nampak banyak jenis organisma yang berbeza. Kalau kamu tengok berbeza apa, cikgu? Istilah biologi kalau kamu tengok mereka lain daripada struktur yang boleh dinampak secara fizikal, kita biasanya akan sebut berbeza dari segi morfologi. Berbeza daripada segi morfologi. Jadi kalau kamu tengok panggil apa itu? Singa banding dengan kerbau, memang jelas nampak mereka adalah 2 spesies yang berbeza sebab morfologi pun dah berbeza. Okey, dan kalau kamu tengok ekosistem, cikgu, ekosistem dan community nampak sama. Tetapi dia melibatkan satu persekitaran di dalam interaksi tersebut. Jadi, izinkan cikgu sekali lagi sebut. Antara banyak bidang biologi,
Satu cabang bidang biologi kita sebut dia sebagai ekologi. Ekologi. Cikgu, apa itu ekologi? Okey. Ekologi, kalau ikut biologi, dia rujuk kepada satu pembelajaran ataupun ilmu ya, cabang untuk biologi berkenaan dengan interaksi antara organisma. Pertama, dia ulang, interaksi antara organisma. Ini yang pertama. Juga apa maksudnya interaksi antara organisma? Seperti hubungan kancil dengan harimau. Kancil dengan harimau. Harimau makan kancil. Harimau makan kancil kan? Harimau itu pemangsa, kancil itu mangsa. Jadi itu adalah satu interaksi mangsa-pemangsa. Okey? Tapi itu untuk benda hidup. Apa lagi contoh lain seperti kancil dengan rumput ataupun dengan pokok. Itu pun satu interaksi antara organisma. Namun, ia termasuk juga interaksi antara organisma dengan persekitaran. Seperti yang aku sebut sebelum ni, juga maksud persekitaran ni. Cahaya, air, kelembapan pun ialah air pun sumber. Lepas tu makanan, nutrient. Okey. Dan macam-macam lagi. Kita akan diperkenalkan dalam bab ini. Harap kita boleh sempat habis dan sempat menyentuh perkara tersebut. Jadi, cikgu ulang. Ekologi ada dua perkara interaksi di sini. Interaksi antara organisma. Satu lagi interaksi antara organisma dengan persekitaran. Rasanya boleh jelas ke tak? Boleh faham ke tak? Fatin, faham ke tak Fatin? Fatin, ada tak? Okey, jadi itu ekologi, logi pembelajaran ataupun ilmu. Okey, jadi sekarang kita perlu faham setiap istilah tersebut dari spesies sampai ke ekosistem. Kalau anda peka di atas ada lagi satu perkataan biosfera. Biosfera. Itu memang besar. Okey, biosfera ibarat mengambilkan tempat yang cukup luas ya. Okey, tapi itu nanti tak disentuh dalam tingkatan 5. Untuk anda hari ini dia buat ulang kaji sikit. Habitat bermula dengan istilah habitat ya. Nombor satu habitat ialah persekitaran atau tempat tinggal semula jadi sesuatu organisma. Okey, habitat ialah persekitaran atau tempat tinggal semula jadi sesuatu organisma. Jadi, kalau anda tengok ada habitat untuk burung, habitat untuk katak lain, tempat tinggal mereka. Jadi, apakah itu spesies? Istilah kedua, spesies. Selepas habitat, spesies. Spesies rujuk kepada sekumpulan organisma yang serupa. Cikgu, serupa apa di sini dia rujuk? Serupa, similar biasanya serupa dari segi morfologi dan anatomi. Morfologi dan anatomi. Kenapa nak sebut anatomi juga? Sebab nak sebut juga, okey, morfologi itu mesti kalau boleh kait dengan dalam. Maksudnya kalau tengok, cikgu dah cakap sebelum ini, kalau kita diminta bandingkan kelawar dengan monyet dan juga rama-rama. Okey, kita kalau tengok dari segi luar, kita mungkin fikir sayap. Okey, terbang kan. Jadi kita kumpulkan mereka bersama tak. Jadi itu lupakan yang itu. Jadi serupa ini kita lebih rujuk kepada kalau secara morfologi. Kalau boleh libatkan anatomi sekali dan boleh saling membiak dan menghasilkan anak. Jadi spesies ini sekali lagi dia lebih kepada kalau ikut biologi pentakrifan biologi. Maksud dia kita rujuk kepada binatang ataupun organisma. Dia tak semestinya binatang yang silap ikut ya. Sebab sekarang organisma termasuklah yang semua alam yang kita telah belajar, semua kingdom yang kita telah belajar. Jadi sekali kita kumpulkan mereka sebagai spesies yang sama, maksudnya mereka boleh saling membiak. Itu pasal kenapa kamu dan monyet adalah dua spesies yang berbeza. Sebab tak boleh nak membiak, nak menghasilkan anak. Okey? Kalau nak cuba, cikgu tak nak cakap apa, itu memang gila lah orang kata. Jadi spesies ialah kumpulan organisma yang serupa dari segi morfologi khususnya dan boleh saling membiak dan menghasilkan anak. Jadi apa itu populasi? Populasi ialah sekumpulan organisma yang sama spesies dan hidup di habitat yang sama. Okey? Jadi kalau kita tengok sekumpulan monyet, okey? Sekumpulan monyet
kita rujuk dia sebagai satu populasi. Dengan syarat monyet itu adalah spesies yang sama. Okey? Bukannya monyet dengan kera. Monyet dan kera berbeza. Kamu nak letakkan mereka satu populasi tapi tak boleh. Sebab monyet satu spesies, kera satu lagi spesies di situ. Dan community pula. Community rujuk kepada dalam satu habitat, semua populasi organisma yang ada daripada spesies yang berlainan hidup dalam satu habitat kan, dan saling berinteraksi. Kalau sesiapa yang tak boleh terima, ibarat kamu tengok tadi kan gambar raja di muka surat yang atas tu 170 itu, kamu akan nampak community ini. Okey, apakah hubungan antara organisma yang ada dari kalau anda tengok daripada zebra ke kebau ke singa ke burung, termasuklah rumput dan pokok, apakah hubungan mereka kita nak tengok, tapi mereka hidup dalam satu habitat. Okey, mereka saling berinteraksi. Dan last sekali, ekosistem rujuk kepada beberapa komuniti yang tinggal bersama dalam satu habitat. Okey, saling berinteraksi antara sesama lain, termasuk highlight dengan istilah komponen bukan hidup. Kita panggil dia sebagai abiosis. Kita akan ambil kira sekali untuk komponen bukan hidup, iaitu kita sebut abiosis, istilah dia. Okey, seperti air, udara dan tanah. Okey, jadi dia punya susunan senang. Spesies, populasi, komuniti dan ekosistem. Dan dibelajar ataupun kita sudah belajar pada tingkatan 2. Ekologi bab 2. Kalau dah siap cikgu lah. Jadi, apakah soalan itu boleh berbunyi? Okey, cikgu boleh tunjuk contoh lah. Cikgu boleh tunjuk contoh. Sepatutnya tak boleh tunjuk. Tapi benda ini, antara ini contoh. Kalau anda tengok pada skrin sekarang, murid-murid. Anda tengok pada skrin lah. Jadi, cikgu, macam mana mereka bertanya soalan tersebut? Kalau anda tengok skrin, jelas ke tak jelas semua? Nampak ke tak skrin tu? Nampak kan? Jadi dia tanya antara berikut yang manakah contoh ialah suatu populasi. Ingat senang kan? Tapi sekali baca, okey. A confirm salah. Kesemua spesies haiwan di Malaysia itu confirm bukan. Kita nak satu spesies yang sama dalam satu habitat. Mungkin tengok B. Oh, kesemua pokok jati yang bertumpur dalam hutan. Habitat ya. Pokok jati pun ya lah. Tapi kita baca C pun salah. Oh, the animal and plant. 2 di situ salah. Sekali tengok D. Kesemua orang yang lahir dalam satu negara dalam tempoh 100 tahun. Okey, ada spesies manusia ya, Homo sapien, dalam satu tempat, dalam satu negara, dalam tempoh 100 tahun. Jadi, ini pun kita JQ masih bincang. Sama jawapan itu B ataupun D. Okey, tapi kalau kita ikut definisi yang ada, lebih jatuh kepada B. Tapi D sebenarnya lebih tepatlah. Dia satu tempoh masa yang ada. Ada satu tempoh masa di belakang. Jadi, ini adalah contoh soalan yang mungkin boleh tanya. Dan definisi memang akan ada soalan lah. Objektif 1, lepas tu kertas 2 memang akan ada lah. Jadi, pilihlah. Maksudnya doakan supaya dia dapat soalan yang kamu berikan soalan yang kamu boleh jawab. Di sini, cikgu perlu kamu ingat semula, NIC. English N-I-C-H-E. NIC. Cikgu, NIC ini nama orang ke? Bukan. NIC ini rujuk kepada peranan sesuatu organisma dalam ekosistem yang merangkumi tingkah laku serta interaksinya dengan komponen biosis dan abiosis. Okey, apa maksud dia? Kalau cikgu sebut NIC, soalan yang lazim dia tanya NIC untuk contohnya cacing tanah. NIC untuk cacing tanah. Contohnya cacing tanah. Cikgu, apa maksudnya NIC untuk cacing tanah? Okey. Cacing tanah, dia makan pada sisa-sisa yang ada tanah. Itu NIC ke NIC? NIC ke bukan NIC? Murid-murid. NIC ke bukan NIC? Siapa nak jawab NIC ke bukan NIC je? Ya ke tidak? Ya. Cihin lagi kan? Okey, 1. Ya. Cacing tanah akan dimakan oleh ayam. NIC ke bukan NIC? NIC ke bukan NIC? Winnie? Winnie ada? Bukan kot. Ya, jawapan dia sebenarnya ya. NIC. NIC maksudnya segalanya yang berkait dengan dia ataupun cacing tanah itu
dari segi peranannya ke persekitaran sehingganya peranan dia dengan komponen biosis ataupun haiwan-haiwan lain juga termasuk cara hidup dia semua. Okey, apa lagi? Contoh cacing tanah itu meninggal. Okey, cacing tanah itu meninggal, bangkai dia akan mereput menjadi baja semula jadi kepada tanah. Itu nik ke bukan nik untuk cacing tanah? Nik ke bukan nik? Wenhan? Ada Wenhan? Wenhan? Nik atau bukan nik? Irfan? Irfan ada Irfan? Ya, nik ke bukan nik? Dia itu maksudnya saya ingat kamu harap kamu jawab je kurang. Jadi sekarang nik ke bukan nik? Yes ke tidak? Nik ke bukan nik? Ya, okey, terima kasih ya. Jadi ya. Jadi nik ini boleh rujuk kepada nik ekologi, sekali lagi peranan sesuatu spesies dalam persekitarannya termasuk lepas dia mati tau. Semua. Dia macam cerita semua dan nik spesies, cara sesuatu spesies berinteraksi dengan komponen biosis dan air biosis di persekitarannya. Itu pasal nik sesuatu organisma boleh berubah-ubah mengikut perubahan morfologi organisma tersebut, perlu tahu. Sebab ada macam rama-rama ketika dia masih dalam keadaan ulat dia ataupun masih dalam keadaan lawai, jadi dia punya cara hidup memang akan lain daripada rama ketika dia menjadi rama-rama yang dewasa, sudah ada sayap, terbang semua. Jadi tengok di situ contohnya rama-rama melakukan metamorfosis dalam kita hayatnya mempunyai nik yang berbeza bagi setiap peringkat hidup. Okey, kita sambung. Jadi kita tadi perkenalkan istilah abiosis ataupun kita kalau ada orang kata kalau English abiosis kan, BM kita sebut abiosis. Kenapa dia nak sebut A itu? Senang je. Segala benda tambah A kat depan maksudnya dia akan jadi bukan. Okey, bukan. Jadi istilah yang asal dia biosis. Abiosis maksudnya bukan biosis. Okey. Seperti yang aerobik, anaerobik tambah kat depan. Jadi sekarang ekosistem terdiri daripada dua komponen iaitu kumpulan biosis dan abiosis ataupun BMR biosis. Sekali lagi, jadi biodiversity mengajar kamu tengok semua organisma, kumpulkan mereka ke dalam alam. Okay, ke dalam kingdom yang berbeza. Organisma hidup. Ekosistem bukakan mata kamu lagi, libatkan objek-objek bukan hidup. Jadi, apakah seperti objek bukan hidup itu? Kalau anda tengok muka surat 172, di situlah kamu akan nampak komponen abiosis ini. Okey, ialah elemen bukan hidup kan, merangkumi apa? Seperti pH. Ya, pH yang asid rendah rendah daripada 7 mungkin tak sesuai untuk menanam pokok. Ada yang sesuai. Contoh pokok kopi. Pokok kopi kenapa jarang ditanam di Malaysia? Sebab pokok kopi memerlukan tanah ataupun pH yang rendah, lebih cenderung asid. Malaysia jarang nak dapat lah, itu saya kata. Itu adalah komponen abiosis. Kita belajar untuk faham. Itu kalau ambil daripada konsep pertanian, okey. Kalau untuk yang konsep lain seperti parasitologi adalah, okey, macam mana parasit itu di dalam badan, kenapa dia suka di dalam badan kita pun ada kait juga banyak benda ya. Termasuk juga suhu, keamatan cahaya, topografi. Jeku apa itu topografi ya? Tanah. Tanah itu ada banyak faktor, itu nanti di belakang dia akan sebut. Okey, iklim mikro. Iklim mikro ini termasuklah perubahan angin ke semua itu dan juga kelembapan udara. Manakala komponen biosis ini Jeku tu pun dah sebut hari itu di dalam bab biodiversity ada istilah pengeluar, pengguna dan pengurai. Okey, jadi di sini juga kamu akan membina rantai makanan. Pertama nanti belakang ada sebut rantai makanan. Dari rantai makanan memahami pemindahan tenaga. Energy flow, okey, pemindahan tenaga dari pengeluar sampai ke pengguna yang seterusnya. Itu pemindahan, okey, pemindahan tenaga lah. Jadi komponen abiosis ini kalau kita mula dengan nilai pH, okey, dia mempengaruhi taburan organisma di dalam sesuatu habitat
kebanyakannya sesuai dalam keadaan pH neutral ataupun hampir neutral. Okey, jadi memang seperti mikroorganisma pun ialah neutral. Jadi bukan semua mikroorganisma suka asid ataupun suka alkali. Mereka memang cenderung suka neutral seperti manusia juga. Itu pasal dalam badan kamu ada banyak bakteria. Ini semua satu juga isu dia. Kalau kita badan lebih asid mungkin dah kurang ataupun mungkin tak ada. Tapi cerita dia sekali lagi neutral. Jangan ingat mikroorganisma hidup di dalam habitat yang berbeza. Kecuali kalau kamu sebut archaea bacteria. Itu bakteria yang sangat-sangat moyang sangat-sangat tua. Itu itu lain. Dia memang duduk di pH yang sangat berbeza dengan bakteria yang kita faham. Okey? Jadi perubahan kecil nilai pH akan menjejaskan aktiviti organisma yang mendiaminya dan dapat mengurangkan kesuburan tanah. Okey? Jadi boleh cikgu tanya rata-rata di sini seorang, dua orang. Alia Najihah ada? Alia Najihah? Ada. Boleh ya? Boleh faham ya? Boleh. Faiza ada? Faiza tak ada kan? Tak apa. Siapa lagi ya? Leong K. Chen pun tak ada. Okey, tak apa. Nanti cikgu kita tengok list dia nanti, sabar ya. Jadi kita sambung, suhu pula. Cikgu, kita perlu baca semua ini ke 172 ini yang abiosis tu, ya. Soalan memang akan ada satu dalam objektif biasanya. Okey. Jadi kalau kamu malas nak faham atau malas nak baca, sekurang-kurangnya perlu hafal ekosistem ini ada dua komponen, biosis dan abiosis, dan setiap dia punya contoh komponen tersebut. Hafalkan. Manakala suhu pula, okey, mempengaruhi aktiviti fisiologi tumbuhan dan haiwan. Dalam bahasa lain senang saja, haiwan yang duduk di tempat tropika panas tak mungkin dia boleh sesuaikan diri di tempat yang sejuk ataupun seperti di kutub utara. Sama juga binatang ke haiwan yang di kutub utara kalau bawa ke tropika ataupun tempat yang panas, mereka pun tak boleh hidup sebab mereka bergantung kepada suhu persekitaran yang ada. Jadi perubahan suhu yang kecil akan menurunkan kadar metabolisme kerana semua enzim yang memangkin tindak balas fisiologi sangat sensitif terhadap perubahan suhu. Okey, jadi kebanyakan organisma dapat hidup antara 20 ke 40 darjah Celsius dia punya julat suhu itu. Okey, namun ada yang hidup juga di suhu yang ekstrim seperti gambar raja yang bagi. Okey, rubah boleh hidup di tempat sehingga 45 darjah Celsius ya. Rubah ialah fox ya. Jadi teruskan, keamatan cahaya juga memang dia mempengaruhi khususnya kepada pokok ataupun tumbuhan hijau. Okey, kalau lebih banyak tumbuhan hijau akan jadi lebih banyak pengguna atau organisma lain. Setuju ke tidak? Murid-murid setuju ke tidak? Noni, setuju tak? Okey, kita sambung ya. Jadi baca kat situ, okey. Ada gambar darjah di situ. Jadi pokok-pokok yang lahir tu di hutan conifer bersaiz kecil dan rendah. Jadi kalau kamu tengok dua-dua jenis hutan di sini, okey, memang dia punya persekitaran dan juga dia punya komponen abiosis berbeza, maka menjadilah pokok dan spesies yang duduk di sana pun akan berbeza. Okey. Yalah, kalau kita nak masuk lebih lagi dia akan jadi cerita panjang. Kalau kita masuk belajar yang secara mendalam, setiap satu komponen ini seharusnya setiap satu penerangan diikuti oleh satu contoh spesies. Cikgu ulang spesies tau. Cikgu bukan main-main dengan kamu ya. Kalau kita masuk ke mendalam untuk ekologi, setiap satu penerangan anda sepatutnya diikuti oleh satu contoh spesies. Satu contoh spesies, kita perlu sebut spesies tersebut. Tapi SPM, jadi jangan risau kamu tak perlulah sampai ke tahap macam tu. Kamu hanya diperkenalkan semula dalam konsep yang lebih mendalam. Topografi rupa kepada ciri fizikal muka bumi. Highlight istilah topografi, highlight topografi itu, highlight altitude, highlight kecerunan dan highlight aspek. Okey, cikgu, apa itu altitude? Tinggi dan rendah ya.
Okey, kecerunan. Kalau altitude tadi tinggi dan rendah, contohnya altitude itu orang tak fahamkan, cikgu akan terangkan dalam senang. Contohnya organisma di Cameron Highland akan berbeza dengan organisma yang kamu jumpa di dekat KL. Okey, sebab altitude tinggi dan rendah pun akan mempengaruhi suhu, okey, dan juga kelembapan. Kecerunan pun ya. Kecerunan lebih cerun dia. Okey, lebih cerun, lebih susah organisma nak hidup, khususnya pokok nak cengkam pada tanah. Cerun susah nak cengkam. Itu pasal ada tanah runtuh semua. Okey, dan juga aspek-aspek yang lain. Aspek apa, contohnya seperti pH dan seterusnya. Jadi topografi menentukan kelembapan suhu dan juga keamatan cahaya di dalam ekosistem ya. Jadi kalau anda tengok dia dah bagikan kamu contoh di sini altitude, semakin rendah kelembapan relatif tekanan atmosfer dan kandungan oksigen pun semakin tinggi altitude, semakin rendah kelembapan ini. Okey, cikgu, benda ini saya perlu highlight ke? Kalau saya jadi kamu, murid-murid yang saya hormati sekalian ya, tengok bahagian altitude itu, muka surat 174, highlight yang ini. Ayat yang pertama ini. Ya, semakin tinggi altitude, semakin rendah kelembapan, tekanan atmosfera dan juga kandungan oksigen khususnya. Oksigen di tempat yang tinggi memang kurang. Okey? Jadi tumbuhan yang hidup pada altitude berbeza, mempunyai saiz yang lain, kebadan yang berbeza. Okey? Aspek rujuk kepada seperti arah tiupan angin dan sinaran cahaya yang matahari ya kat sini. Jadi untuk case macam ni, lereng bukit yang menghadap ke laut lebih padat dengan tumbuhan berbanding dengan lereng bukit yang menghadap ke daratan. Kalau lereng ini Shenya ya, kalau kita tengok, kalau itu untuk istilah Cina, maksudnya tempat-tempat yang dia bukan cerun dah, dia memang satu garis, memang satu kawasan yang menegak terus. Okey? Jadi tempat tersebut, aspek itu, lereng bukit itu di mana? Kalau menghadap ke laut akan lebih padat dengan tumbuhan berbanding dengan yang di darat. Okey? Sebab dia ada banyak kaitan di situlah. Dia hanya lebih kepada konsep dan juga kecerunan. Lereng bukit yang curam lebih mudah terhakis akibat pergerakan air deras. Highlight perkataan curam ya. Lebih curam, lebih mudah terhakis. Okey? Soalan? Soalan? Kalau tak ada kita sambung ya. Iklim mikro 174 bahagian bawah itu merujuk kepada keadaan iklim bagi suatu kawasan kecil yang berbeza daripada kawasan di sekitarnya. Okey, contohnya apa? Kalau anda tengok di contoh sekolah, di depan pejabat sekolah. Contoh kamu tengok di depan pejabat sekolah. Murid-murid, mungkin kamu akan tengok di tempat depan pejabat sekolah itu ada tempat yang terlindung daripada matahari. Dia sentiasa gelap. Betul ke tak? Sentiasa gelap. Berbanding dengan tempat yang sentiasa terdedah dengan matahari. Logiknya, tempat macam itu akan ada berbeza ke tidak hidup organisma di situ. Di tempat yang gelap, di tempat yang bercahaya. Jadi, cikgu, kenapa tempat itu terlindung dari cahaya? Semua. Kenapa? Sebab mungkin dia tertutup oleh atap ke? Okey, di belakang sesuatu objek ke. Jadi berbeza ke tak berbeza? Kalau kamu contohnya pergi ke tempat yang gelap ataupun di bawah batu, kamu angkatkan batu itu, akan nampak ke tak cacing ke ataupun lipas ke ataupun organisma yang tak nampak di tempat yang terang? Bayangkan, boleh faham ke tak murid-murid? Aileen, faham ke tak Aileen? Aileen? Jadi itulah dia. Walaupun kita rujuk kepada habitat yang sama, tapi disebabkan ada mikro kecil. Okey? Contoh ini mikro ini dia ada banyak contoh, tapi untuk konsep di sini dia rujuk kepada di tempat yang sama tapi dia mempunyai iklim yang berbeza disebabkan mungkin kedudukan ke, tapi lazimnya satu dilindungi cahaya, satu terdedah cahaya. Biasanya rujuk kepada itulah. Jadi kamu akan nampak, banyaknya lipas bawah batu. Walaupun tempat yang sama,
yang terdedah cahaya tak ada nampak lipas. Tapi bukal batu nampak di bawah, oh banyak. Itu contoh dia. Sebab dia mempunyai tempat menakung air dan juga dia gelap dan seterusnya. Jadi kamu boleh nampak iklim mikro bergantung pada suhu, kelembapan, keamatan cahaya, keseimbangan haba, tekanan atmosfera, sejata air, bla bla bla. Cikgu, perlu hafal ke tidak? Ya. Cikgu, perlu ke? Kalau saya jadi kamu, saya tak ada syarat yang perlu ya. Sebab objektif boleh tanya. Saya dah cakap macam tu, sebenarnya saya dah buat soalan objektif ni. Jadi memang dia akan tanya, antara berikut yang manakah bukan iklim mikro atau bergantung kepada iklim mikro. Jadi mesti ada satu dua yang bukan, jadi perlu hafal. Okey, perlu hafal. Ya, soalan ke tak murid-murid? Siti Nadia. Siti Nadia boleh? Okey, sambung Dia okey je. Yang penting cikgu, ekosistem ni macam banyak benda perkara yang sama-sama ya, tetapi yang paling penting kamu perlu hafal, okey? Mula dengan apa? Cikgu dah cakap, fahamkan istilah yang atas seperti yang cikgu dah sebut, spesies ke, populasi, community, ekosistem, ya, perlu hafal. Habitat, need itu perlu hafal. Lepas itu, kamu diperkenalkan semula ekosistem ada dua komponen, biosis dan abiosis. Pernah belajar, ya, tapi sekarang kamu sebab belajar biologi, kamu perlu lebih, bukan fokus, lebih mahir kepada bahagian ini. Dan kelembapan udara, kalau tak silap ini bahagian terakhir ya, kelembapan udara ya, rujuk kepada kuantiti wap air dalam udara mempengaruhi taburan organisma di dalam sesuatu habitat. Biasanya semua organisma suka tempat yang kelembapan udara dia tinggi. Okey? Jadi ini pun kita dah sebut dalam bahagian apa itu panggil pengangkutan tumbuhan. Pengangkutan tumbuhan. Jadi pengangkutan tumbuhan pun kita dah faham, kalau kelembapan udara dia rendah di persekitaran dia, maka kadar transpirasi akan menjadi tinggi. Kadar transpirasi menjadi tinggi sebab lembap kat luar itu adalah rendah, kering. Jadi air akan tersejat dengan lebih senang ya, melalui stoma daun di pokok. Jadi transpirasi kadar dia akan jadi tinggi. Jadi benda itu baik ke tak baik bergantung. Tapi kalau kelembapan rendah biasanya akan berkait dengan tempat itu kurangnya organisma. Dia tak boleh tinggi sangat juga, tapi mesti ada kelembapan udara yang tertentu nilai dia. Okey, jadi kita sambung. Transpirasi itu juga memberi kesan penyejukan kepada tumbuhan. Ini pun kita dah belajar lah, kita pun tak nak buang masa. Jadi kita pun nampak lah, dia bagi gambar Raja Badar Sembu ini. Okey, biarlah, dia tak ada kaitan pun. Jadi apa lagi yang kita nak belajar? Ini memang cikgu perlu anda faham. Okey, nutrisi. Okey, pemakanan ataupun sistem pencernaan ini saling berkait lah. Yang kita belajar tingkatan 4 dan tak sempat kita buat Google Meet, sampai nanti kita akan buat. Jadi apakah itu sebenarnya nutrisi? Nutrien dan nutrisi lain. Nutrien atau gizi ya. Gizi, nutrien itu maksudnya makanan. Tapi nutrisi rujuk kepada cara organisma memperoleh nutrien ataupun tenaga daripada makanan yang dimakan untuk proses hidup. Cara. Jadi ada dua cara nutrisi secara am. Cikgu dah pernah guna istilah tersebut, iaitu autotrof dan heterotrof. Autotrof dan heterotrof. Kalau murid-murid tengok pada muka surat 176. 176. Okey, boleh tutup, memang dari tadi tutup skrin tak apa. Jadi sekarang tengok muka surat 176. Okey, kalau anda tengok. Ya. Ini kalau ikut senior kamu belajar KBSM, mereka memang belajar di bawah topik pencernaan, nutrisi ya, memang. Tapi sekarang dia letak ke dalam bahagian ekosistem supaya kita boleh kaitkan dengan organisma yang sesuai. Jadi
setiap satu ini ada definisi. Kalau cikgu tanya sekali lagi, perlu hafal ke tak? Murid-murid, perlu hafal ke tak? Ya? Yeah? Perlu hafal ke tak? Perlu. Perlulah. Jadi jangan tanya lagi ya benda ini. Jadi autotrof boleh buat makanan sendiri, heterotrof tak boleh buat makanan sendiri. Jadi dia perlu bergantung kepada organisma lain untuk dapatkan sumber makanan tersebut. Okey. Tetapi autotrof dia bahagi kepada fotoautotrof dan chemoautotrof. Fotoautotrof, selamat kamu dah tahu, tumbuhan hijau biasanya membuat fotosintesis. Istilah dia kamu perlu tahu, mensintesis sebatian organik daripada karbon dioksida dan tenaga cahaya. Sebatian organik. Jadi apa sebatian organik? Organik benda hidup. Jadi apa dia? Kalau ikut fotosintesis, glukosa. Glukosa lepas itu boleh dibuat apa? Menjadi kanji, menjadi protein. Itu semua sebatian organik. Okey? Jadi dia boleh membuatkan makanan sendiri melalui fotosintesis seperti pokok di bawah. Okey? Pokok ini pokok teratai rasanya. Jadi chemoautotrof pula rujuk kepada, penting chemoautotrof ini biasanya rujuk kepada bakteria. Highlight bakteria tau. Okey? Masih sama, mensintesis sebatian organik tapi tanpa menggunakan cahaya. Tanpa menggunakan cahaya. Jadi dia menggunakan tenaga apa? Tenaga kimia daripada pengoksidaan. Poin ketiga, pengoksidaan bahan tak organik. Jadi apa maksud dia? Kalau kamu belajar kimia, kamu akan belajar kimia. Apa maksud pengoksidaan dan penurunan secara am? Pengoksidaan maksud dia tambahkan oksigen ataupun tambahkan ataupun hilang elektron. Murid-murid, pengoksidaan tambah ke hilang elektron? Ingat ke tak? Ya, siapa nak jawab? Pengoksidaan. Coming? Ada coming? Hilang. Good, Irfan. Bagus. Pengoksidaan hilang elektron. Manakala penurunan itu ialah terima elektron. Jadi pergerakan elektron itu dari satu molekul ke sebatian ke satu lagi sebatian ke molekul, pergerakan elektron itu, itulah tenaga. Tenaga di sini untuk buatkan sebatian organik untuk bakteria itu, maka itulah kita panggil proses chemoautotrofic. Organisma itu kita akan panggil chemoautotrof. Okey, kalau kita tambah satu IK di belakang autotrofic. Autotrofic maksudnya cara dia mendapat makanan, autotrofic. Tapi kita autotrof dia biasanya rujuk terus kepada organisma. Organisma yang membuat makanan sendiri. Okey? Kalau chemoautotrofic, cara pemakanan dia chemoautotrofic, maksudnya dia sintesis makanan ataupun sebatian organik melalui pengoksidaan bahan tak organik. Okey, di bawah heterotrof ini, heterotrof, dua kamu dah lazim tahu, iaitu saprotropic. Okey, kamu dah tahu dan parasit pun dah sebut. Yang menjadi isu ataupun tanda soal untuk murid-murid semua adalah antara saprotrof dan juga holozoid. Cikgu, apa maksud dia? Holozoid macam kamu, manusia, makan, okey, dan juga mencernakan makanan di dalam badan. Mencernakan makanan di dalam badan. Macam kamu, setuju ke tak? Murid-murid, kamu akan makan makanan, cernakan di dalam badan. Tan Simi, boleh ikut tak sini? Wenhan boleh faham? Wenhan? Setuju. Jadi, kalau kamu tanya saprotrof pula, ini akan menjadi isu. Cikgu, saya tahu saprotrof. Saprotrof macam fungi atau kita ambil contoh cendawan. Macam cendawan akan mencernakan benda hidup. Mencernakan benda hidup atau apa benda bukan hidup, benda mati, silap ni. Mencernakan benda mati
untuk jadikan makanan. Kalau kamu ikut istilah sekolah rendah ini, yang ini definisi sekolah rendah. Saprotroph ialah organisma yang cernakan benda mati. Okey, ataupun bangkai untuk tumbuhan dan juga haiwan, maka kamu akan salah. Salah di situ. Sebab kalau kamu kata mencernakan benda mati, adakah tak holozoid macam kamu pun mencernakan benda mati? Betul kan? Kamu makan ayam mati ke ayam hidup, murid-murid? Kamu makan ayam mati, mati kan? Dia. Jadi kamu makan ayam yang mati. Jadi saprotroph kamu tak boleh guna lagi istilah mati ke hidup di sini. Dia punya istilah sebenarnya bermaksud organisma yang memperoleh nutrient daripada bahan organik yang mati kan. Dan merebut itu, tetapi fokus dia, tengok bahan organik yang mati ni dan merebut ini tak cukup. Ini ada istilah yang tapi sekarang kamu perlu guna tengok sini. Pencernaan, highlight pencernaan dilakukan di luar badan. Cikgu, apa maksudnya di luar badan? Holozoid macam kamu, enzim hasil dalam badan. Kamu makan, kunyah masuk perut, pepsin, renin, perut mencernakan protein. Mulut ada amylase mencernakan kanji menjadi maltosa. Okey, itu tadi. Untuk fungi ataupun cendawan, mereka akan hasilkan enzim keluar dulu. Enzim keluar dari badan, cerna kat luar, mereka baru menyerap nutrien. Bukan makan tetapi menyerap nutrien ke dalam badan. Ini soalan dia. Nutrien diserap ke dalam badan, highlight. Kita menyerap makanan tapi bukan nutrien lagi, belum nutrien sebab belum lagi cerna. Tapi untuk saprotroph, dia enzim keluar, enzim ada tindak balas enzim, mencernakan makanan, baru dia menyerap nutrien terus ke dalam cendawan itu. Boleh faham ke tak, murid-murid? Okay. Nadia Farisha, thank you lah Nadia, bagus lah. Cikgu tak tanya pun cikgu respon, bagus. Cikgu sayang ni. Okay, teruskan Jadi, itu adalah saprotroph berbanding dengan holozoid. Okay. Hampir semua yang organisma kamu belajar, mangsa pemangsa ke, okay. Lepas itu nanti rantai makanan ke, semua melibatkan holozoid. Saprotroph hanya melibat untuk perebutan saja, umum. Okey, parasit dia di luar dari topik, topik kejap. Itu yang kata. Jadi ada istilah perumah di sini ataupun English host. Antara yang terkenal untuk parasit ini ialah cacing pita, tapeworm. Okey, tapeworm. Tania, okey. Nanti kamu akan boleh tengoklah tu. Jadi dah dijelaskan secara mendalam, maka kita sekarang akan pergi ke fokus ekosistem kita, lebih kepada komponen biosis. Biosis ini mengikut arah troph. Dalam bahasa lain, kita nak tengok tenaga, pemindahan tenaga dari satu organisma ke organisma yang seterusnya. Jadi kita dah tahu semua sumber tenaga bermula daripada matahari. Matahari cahayanya diserap, digunakan oleh tumbuhan untuk membuat makanan melalui fotosintesis. Jadi diberikan dalam gambar raja 177. Murid-murid, kalau anda tidak rasa malas, pengeluar tulis ada di situ kan? Pengeluar tulis di situ, highlight di situ tumbuhan hijau. Pengeluar tumbuhan hijau. Okey? Semua tumbuhan hijau ialah pengeluar, termasuk untuk alga. Okey? Lepas pengeluar, biasanya ada pengguna. Pengguna paling maksimum dalam kamu punya rantai makanan, dia sampai tertiary saja. Ada sebab dia. Dia kenapa tak sampai 10? Kenapa sampai ke 3 dia putus? Itu pun soalan hebat sebenarnya. Soalan hebat. Kenapa rantai makanan tak boleh jadi panjang? Biasanya dia sampai
pengguna ketiga itu, tertiary itu dia dah putus. Okey? Jadi highlight pengguna primer, highlight pengguna, highlight primer, highlight herbivore. Ya. Pengguna yang pertama ataupun primer, primary consumer ialah herbivore. Seperti lembu, kambing, ulat. Okey? Pengguna sekunder, highlight istilah dia, carnivore. Ya. Mesti jenis yang makan binatang lain. Bukan tumbuhan lah, binatang. Carnivore. Okey? Omnivore pun boleh. Tapi biasanya kita rujuk kepada carnivore lah. Carnivore dan omnivore. Itu jadi. Itu soalan yang biasa menjadi isu ataupun menjadi salah yang lalai. Kelalaian lah. Jadi pengurai. Dia di luar daripada rantai makanan. Maksudnya pengeluar boleh mati, pengguna pun boleh mati kan. Kalau kita buat rantai makanan, kalau mereka dah mati, pengurai akan datang untuk mencernahkan mereka, menguraikan mereka menjadi bahan organik diserap semula oleh tumbuhan. Jadi dia rujuknya biasa kepada mikroorganisma. Mikroorganisma. Jadi kita pun tak nak bazikan masa di situ. Yang pentingnya tengok pada muka surat 178. Okey. Okey, jadi kita pun tak nak buang masa. Bezakan antara rantai makanan, tulis kat tepi tajuk itu dan siratan makanan. Food web. Itu biasanya akan ditanyalah. Sama ada bina rantai makanan daripada siratan makanan. Soalan kebat juga, kebat rendah. Ataupun diberikan rantai makanan yang banyak, buatkan siratan makanan. Okey? Tahu ke tak apa cikgu cakap? Tahu kan? Murid-murid. Tahu. Jadi cikgu pun tak nak buang masa sebab soalan itu pernah dibuat oleh kamu ketika tingkatan 2. Kalau cikgu nak ulangkan, kamu atau mesti cakap cikgu saya dah tahu. Yang penting bezakan antara rantai makanan. Tengok rantai makanan dia satu je. Siratan makanan dia dibuat daripada banyak rantai makanan. Jadi kalau anda tengok pada muka 178, highlight siratan makanan di situ. Highlight hubungan pemakanan dalam sebuah highlight community. Dalam satu community. Okey. Highlight beberapa juga rantai makanan. Beberapa. Okey. Organisma dalam semua rantai makanan saling bersandaran antara satu sama lain dalam aspek pemakanan. Dimulakan oleh pengeluar yang berfotosintesis dan bertukarkan cahaya tenaga cahaya daripada matahari kepada tenaga kimia. Iaitu glukosa dan seterusnya. Jadi yang penting siratan makanan terdiri daripada beberapa rantai makanan. Okey, kalau anda tanya sekali lagi kenapa mereka tenaga perlu dipindahkan dari pengeluar ke pengguna? Sebab pengguna memerlukan tenaga itu untuk buat apa? Untuk membentukkan tisu lah. Jangan kata tak tahu ya. Untuk membentukkan tisu badan masing-masing. Okey. Jadi ini pun patutnya buat kat sekolah. Tapi nanti ya sabar ya. Sepatutnya cikgu bagi contohnya kumpulan 1 letak kat kamp pengakap. Kumpulan 2 letak kat kantin sana. Satu lagi kumpulan kat padang. Buat satu siratan makanan di tempat tersebut. Dia macam itulah konsep dia. Tapi masa akan datang kita tengok macam mana supaya kita boleh nampak dan present lah. Tapi sekarang kita fokus pada present mikroorganisma yang telah diberikan. Jadi apa yang menjadi benda baru? Datangnya piramid ekologi. Piramid ekologi. Murid-murid, piramid ekologi ini sepatutnya ada 3 tau. Ya, betul lah 3. Okey, betul lah tu. Sebab kalau ikut ni STPM baru belajar. SPM tak seharusnya disentuh. Tapi dia dah sentuh ya. Biarlah. Jadi, apa 3 dia? Kalau anda malas, highlight pada gambar raja muka surat 180 itu. Satu piramid bilangan, satu piramid biojisim, yang paling tepat yang kat bawah itu ialah piramid tenaga. Piramid tenaga. Apa maksudnya piramid? Piramid maksud dia kalau kamu tengok mesti bermula dari dasar itu besar menjadi atas itu kecil.
Segitiga kan. Jadi kenapa ada 3 piramid cikgu? Dia buang masa kita saja. Murid-murid, jadi kamu soalan kebat yang biasa ditanya, cikgu dah cakap kebat kan. Kalau cikgu direct tanya kamu, kalau rantai makanan boleh dipindahkan ke piramid ekologi, kenapa piramid bilangan tidak sesuai untuk melambangkan ke semua rantai makanan? Dia tak ada kasih ni tau. Kenapa? Kenapa piramid bilangan tak sesuai untuk melambangkan rantai makanan untuk semua rantai makanan? Ya? Siapa boleh jawab? Kenapa ada piramid lain? Ya, siapa dia? Sebab ada exception. Ada yang pengguna lebih banyak daripada pengeluar. Oh, tidak. Apa lagi? Cuba itu pun boleh terima, tapi yang paling penting. Kenapa dia perkenalkan banyak? Jadi, sebenarnya kelemahan piramid bilangan ini, kelemahan dia, kalau bermula dengan pengeluar dia ialah satu pokok yang besar. Satu buah pokok yang besar. Satu pokok yang besar, banyak pengguna dia, setuju ke tak? Murid-murid, setuju ke tidak? Ya. Kalau satu buah pokok yang besar, dalamnya ada banyak pengguna, jadi piramid itu akan jadi bawah pengeluar dia satu pokok. Maksudnya yang kecil tak? Dia akan jadi kecil. Jadi dia tak melambangkan sesuatu piramid yang betul. Bentuk piramid yang betul. Jadi adalah itu kata dia perkenalkan piramid by jisim, dan paling pentingnya kamu perlu tahu ialah piramid tenaga. Macam mana tenaga itu dipindah. Jadi kita mula dengan piramid bilangan. Raja yang menunjukkan bilangan organisma pada setiap aras trof. Cikgu, apa itu trof? Apa itu trof? Murid-murid, kalau balik kepada muka surat 178, cikgu direct dengan soalan SPM pernah keluar soalan lukiskan dia menjadi piramid bilangan. Jadi dia akan jadi piramid macam ni. Kalau ada empat aras, jadi kita akan lukiskan 4 lapisan, dan setiap lapisan itu kita namakan dia sebagai aras trof. Aras trof. Jadi yang pertama ini ialah pengeluar. Kita nampak kalau kita letak A, B, C, D. Jadi dia akan jadi A, B, C dan D. Okey? Jadi bentuk itu adalah bentuk piramid yang dasar dia sepatutnya paling besar. Okey, kalau dia jadi kecil disebabkan rantai makanan tersebut, maka dia tak sesuai lah, dinamakan sebagai piramid. Jadi setiap trof itu dirujukkan kepada bilangan organisma. Bilangan bahagian paling bawah merupakan bilangan paling besar dan merupakan arah trof yang pertama. Okey, biasanya dia bermula semakin tinggi, semakin kurang bilangan organisma tersebut dan semakin besar saiz organisma tersebut. Jadi piramid untuk biojisim pula. Dia rujuk kepada apa? Cikgu, apa itu biojisim? Biomass, English panggil biomass. Macam example lah, ada lembu punya najis. Oh, bukan. No. Murid-murid, piramid biojisim, dua istilahnya, biojisim, biomass ini rujuk kepada jisim organisma itu selepas dikeluarkan semua air dia. Biojisim, biomass, rujuk kepada jisim untuk sesuatu organisma yang air dia dikeluarkan kesemuanya. Ada kelemahan dia, logik ya. Jadi untuk pertumbuhan yang paling bagus kita ialah gunakan biomass. Namun kelemahan biomass ini, kalau kita nak dapat biomass, kita akan bunuh organisma tersebut ke tak? Benar? Kalau saya nak keringkan air kamu, letak kamu di dalam awan, keluarkan semua air, mati ke tak? Mati ke? Matilah, bukan mati ke, matilah tu kan. Kita keluarkan air. Jadi kita keluarkan, tak apa. Jadi kita keluarkan yang berat itulah biomass. Sebab banyak yang organisma itu berat disebabkan air. Benda itu adalah sebenarnya tidak jitu. Jadi berat yang sepatutnya kita ambil untuk kira atau ukur lebih kepada biomass, tapi atau biojisim
Tetapi satu kelemahan dia ialah kalau kita nak carikan biojisim, organisma itu biasanya akan dibunuh. Okey? Jadi kamu boleh nampak. Okey? Biojisim pengeluar yang boleh dimakan oleh pengguna prima adalah lebih tinggi daripada biojisim pengguna prima dalam ekosistem. Cikgu, macam mana mereka kira itu? Bukankah rumput lebih ringan berbanding dengan yang atas? Tak, kamu perlu ambil faktor untuk satu luas kawasan, perluas kawasan. Maksudnya kita perlu ambil satu luas kawasan itu, biar biojisim, baru kita boleh banding dengan araf strof yang seterusnya untuk luas tenaga atau bukan tenaga, biojisim perluas. Kalau anda tengok, maka kamu nampak untuk setiap km persegi, untuk helang baru 400 gram biojisim dia berbanding dengan ular. Setiap km persegi dapat 2100 kilogram. Cikgu, macam mana mereka boleh kira benda ini? Itu yang kata belum lagi sampai masa kamu. Tapi kamu dah nampak sesuatu yang mereka boleh kira. Ada nilai di situ, maksudnya ada benda ataupun eksperimen yang boleh buat. Tetapi masih lagi belum sampai ke ilmu kamu. Boleh faham Makcik Hin? Boleh faham? Faham. No, Jonathan. Okey, Jonathan. Boleh terusan, cikgu? Boleh. Okey. Jadi, maka cikgu nak pergi ke yang telas hari ini, di mana kamu akan buat pembacaan sendiri 181. Sebelum cikgu nak serahkan kerja ini, dengar ya. Tengok pada zone activity. Highlight piramid bilangan, highlight piramid biojisim, boleh wujud dalam keadaan songsang. Maksudnya tajidu. Boleh wujud dalam keadaan songsang. Seperti yang cikgu cakap, kalau kita rujuk pokok besar ada banyak pengguna, dia akan jadi songsang untuk piramid bilangan. Sama dengan piramid biojisim, dia ada dia punya contoh lain. Tapi tingkatan 5 tak bagi tau. Cikgu harap dia tak keluar dalam soalan kibat. Okey? Jadi apabila alat trof meningkat, yang paling penting kita nak wujudkan bentuk piramid yang terbagus, dia lebih guna kepada tenaga. Jadi apabila alat trof meningkat, bilangan organisma lebih banyak dan biojisim organisma lebih tinggi. Cari maklumat tentang piramid bilangan dan piramid biojisim yang songsang. Kalau kamu dapat. Siapa yang ada kakak yang belajar tingkatan 6, kamu boleh senang dapat je contoh dia. Okey, kelemahan dan lukiskan piramid tersebut. Kalau dapatlah, kalau tak dapat jadi cikgu tunjukkan je pun. Okey, murid-murid ada soalan ke tak untuk yang ni? Jadi, piramid tenaga menunjukkan jumlah tenaga yang ada dalam sesuatu ekosistem, pindahnya dari satu trof, arah trof ke arah trof yang seterusnya. Cikgu pun tak nak buang masa yang itu. Kamu akan baca piramid tenaga, okey? Dan lepas itu, kamu akan pergi ke jenis interaksi antara komponen biosis, belajar hubungan antara mereka. Inilah soalan yang biasanya keluar dalam SPM dalam bentuk objektif. Okey. Nanti juga orang sebut yang mana akan keluarkan adalah esei, baca terdahulu. Okey. Dan ada eksperimen, itu pun penting juga. Eksperimen kat sekolah sepatutnya. Jadi baca sendiri sehingga muka surat 183. Rasanya ada soalan ke tak murid-murid? Dia ada. Boleh ya yang lain? Boleh ikut ya? Boleh. Okey ya, jadi itu saja daripada cikgu hari ini. Cikgu pun tak nak buang masa daripada anda semua. Kita akan cikgu nak minta izin sekali lagi untuk ambilkan gambar kehadiran semua ya. Jadi sila bukakan kamera anda. Apa boleh buat, ini hidup kita kan. Hai. Ya. Yang lain, Irfan ke Nadia ke, Coming ke, Nadia Farisha yang sentiasa tak buka, saya tak tahu kenapa. Mungkin banyak jerawat kot. Tan Sim Yi, Aileen, Najiha. Okey, Kok Siang, saya tahu cikgu tak panggil nama kamu hari ini, jangan marah tau. Winnie ada Winnie? Ada. Ada. Oh, tak jumpa tadi. Okey. Ada, dah nampak lah. Okey, yang lain cikgu minta izin dalam kiraan 3,
Fatin, bukalah Fatin. 3, 2, 1. Nadia, Kok Siang, Aileen buka, Tan Sing Yi, Wan Han. 3, 2, 1. Okey, itu saja daripada cikgu hari ini. Okey, teruskan. Okey, dan cikgu mengharap kalau ada sesiapa yang ada soalan untuk buat poster dan juga buat pembentangan itu, cikgu bagi kamu 5 minit lepas ni lah. Boleh singgah dan tanyalah soalan itu. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih, cikgu. Bye. Terima kasih.